Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Satu pendedahan ya berkaitan dengan bahana demologi ya atas nama dakwah. Ini antara satu perkara yang mungkin menjadi tanda tanya apa sebenarnya demologi ini, sahabat-sahabat semua yang turut terkait dengan Parti Pembangkang, khususnya penunggangan hebat daripada Parti PAS. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Apakah yang sangat bahaya? Apakah yang kesan ya demologi ini kepada politik negara kita maupun kepada penyokong-penyokong yang taksub dengan ya ular-mak ustaz-ustaz yang hanya menggunakan nama agama demi untuk kepentingan politik dan juga parti mereka. Jadi sampai semua tanpa buang masa, mari kita dengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu panas ini. Adakah PAS menggunakan nama dakwah bagi membawa ideologi demagogi? Demagogi ni apa? Apa demagogi is? Baik, saya tunjuk tuan-tuan. Saya berdasarkan istilah demagogi ni, demagogi adalah kaedah atau amalan penguasaan politik dengan membangkitkan atau mengapi-ngapikan perasaan rakyat secara tidak rasional. Masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai fahaman akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Yang ni lah, contoh dia lah. Tetapi kaedah atau amalan penguasaan politik membangkitkan perasaan rakyat secara tidak rasional. Kenapa saya kata tidak rasional, tuan-tuan? Okey. Saya tertarik bila kes Nick Allen ni dibawa. Saya kan nampak bahawa kaedah PAS bangkitkan isu ni. Dia kata, tengok, even Muhyiddin Yassin sendiri tulis, tengok, sekarang ini kerana perkara ini, Kelantan boleh buat rumah pelacuran, Kelantan boleh berzina, Kelantan boleh berjudi. Kerana ini semua telah dibatalkan. Baik, siapa yang cakap demikian, saya minta dia buat benda tu di Kelantan. Saya cabar dia buat rumah pelacuran dan rumah perjudian di Kelantan. Saya cabar dia. Sebab saya tahu dia akan kena tangkap. Sebab walaupun enactment syariah itu tidak ada, kamu berani dan sanggup ke? Kita ada enactment undang-undang sivil yang lagi teruk. Liwat tak ada. Cuba kamu meliwat. Kamu boleh guna fake account. Tetapi di Kelantan, tak liwat, jangan fikir liwat lelaki ya. Liwat perempuan boleh kira liwat. Meliwat isteri, walaupun dia isteri kita, dia boleh tuduh kita sebagai liwat tau. Jangan main. Ni kaki liwat ni, haram tu. Kan? Cuba buat, try. Since tak ada lagi undang-undang syariah, cubalah buat. Isteri kamu mengadu dengan polis, 377, 20 tahun dalam penjara kamu. Berani buat? Tetapi saya nak tunjukkan bahawa bagaimana mereka menggunakan kebodohan rakyat. Pertama, Nick Allen tidak pernah mempersoalkan undang-undang zina. Itu tak pernah masuk dalam mahkamah. Tetapi itu yang dibangkitkan. Kedua, judi tidak pernah Nick Allen bawa, tetapi telah ditarik balik. Ada orang kata, jadi lepas ni orang Kelantan boleh berjudi lah. Ada seorang peguam syariah Sarawak tu, kawan saya tunjuk ke saya, dia kata, ni bang, macam mana ni ada seorang peguam syariah kata lepas ni Kelantan boleh berjudi. Saya kata, pergilah berjudi, kamu boleh tengok. Dan yang kedua, saya kata, Nick Allen tak pernah mempersoalkan tentang judi. Dia bawa section tersebut, tapi sebelum keputusan, dia dah tarik balik. Judi tu dia dah tarik balik. Tak ada. So, zina tak ada, judi tak ada. Maksudnya, masih kekal dalam syariah. So, dekat mana yang orang kata, lepas ini bolehlah berzina, lepas ni bolehlah berjudi? Dekat mana? Sedangkan undang-undang tu dalam syariah itu masih ada. Nick Allen tak pernah mempersoalkan dua section ini. Yang 16 itu menunjukkan betapa bodohnya diorang ni nak membaca benda yang paling asas pun dia orang tak pandai. Tapi dia punya semangat nak pergi menentang tu hebat. Tapi bila kita tanya benda asas, langsung tak tahu. Bukanlah terjumpa, berjawablah dengan seseorang dalam online. Dia kata lepas ni habislah negeri Kelantan ni. Tak boleh lagi menghukum zina. So, saya tanya soalan. Nick Allen bawa ke enactment zina
dalam dalam mahkamah syariah, dalam keputusan Mahkamah Persekutuan tu? Saya tanya. Tak kisahlah semua tu. Yang penting sekarang ni habislah syariah kita. Mahkamah syariah kita dah habis. Saya kata tak jawab soalan saya tadi. Tentang syariah, tentang zina. Adakah Nick Allen bawa perkara itu dalam Mahkamah Persekutuan? Dia tak berani ke dia tak nak jawab ke, itu tak penting. Tapi dia tak membahaskan perkara tersebut pun. Sebab apa? Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Sama juga dengan judi ya. Ada orang kata, habislah boleh berjudi dekat Kelantan. Setahu saya dekat Kelantan tak ada nombor ekor. Kan? Betul tak? Dekat Kelantan tak ada 4D. Jadi judi apa ni sebenarnya? Okay? Kelantan tak mengaku bahawa sebenarnya Kelantan antara negeri yang tinggi judi online. Judi haram. Antara negeri yang tinggi ya. Judi online dan judi haram. Sebab dia tak ada 4D. Yelah, nak ada 4D kat Kelantan pun susah juga. Sekarang ni judi online ni senang. Download je dekat phone. Kan? Tak payah. Kita nak detect pun susah. Jadi saya baca satu artikel itu. Bahana demagogi atas nama dakwah daripada Hazman Bahrum. Panjang artikel tapi saya baca sikit. Dalam semua masyarakat Muslim pasca kolonial terdapat satu keresahan yang semacam universal sifatnya. Bagaimana untuk menginstitusikan hukum hakam agama melalui sarana undang-undang moden. Di kebanyakan negara pasca kolonial dengan penduduk majoriti seperti Malaysia, Muslim Malaysia, Indonesia, Brunei, Pakistan dan di serata belahan dunia lain, pelbagai cara dan eksperimen perundangan moden telah dilakukan dengan hasil yang bermacam-macam. Ada yang berjaya, ada tidak berjaya dan ada yang gagal. Pertanyaan penting yang perlu diajukan apabila melihat kesungguhan negara ini mahu memasukkan hukum hakam agama ke dalam kerangka undang-undang adalah penting untuk dilihat. Banyak motivasi mereka datang daripada imej bahawasanya dunia para kolonial yang politik, ekonomi, perundangan dan pelbagai bentuk dikuasai umat Islam adalah zaman yang lebih baik. Jadi umat Islam perlu kembali ke zaman tersebut. Semangat inilah terpapar lewat penulis tokoh-tokoh Islamis seperti Hasan al-Banna, Said Qutb, Maududi dan ramai lagi. Namun dengan hambatan dan cabaran semasa yang sudah memasuki zaman moden, bahkan mereka sendiri pun hidup di bawah rangka negara dan perundangan moden, persoalan yang menjadi sesuatu yang terbentuk penerapan bagaimana mahu menerapkan undang-undang yang pernah jalankan pada zaman pra-moden melalui rangka undang-undang moden kini. Di Malaysia semangat inilah mahu dicapai melalui usaha penggubalan undang-undang syariah dan pengukuhan yang bermata airkan idea-idea oleh sarjana seperti Profesor Ahmad Ibrahim, Tunku Hamid dan lain-lain. Okey. Saya bawa ni bawah ni. Demagogi. Okey. Selama ini wacana masa di Malaysia tentang hubungan Islam dengan undang-undang majoriti adalah berbentuk sahala saja, iaitu kefahaman bahawa Islam menyuruh melaksanakan undang-undangnya, maka peruntukan-peruntukan mesti digubal mencakupi suruhan-suruhan agama tersebut. Kefahaman yang cetek ini terus diperkasakan dan disebar luas melalui pelbagai bentuk penyebaran maklumat sehingga melahirkan cara fikir yang melihat syariah sebagai sesuatu yang monolitik, kaku dan tidak berkembang langsung. Penyebaran maklumat sehingga bukan sahaja melahirkan kecetekan pemikiran tapi mengada-gadakan kecetekan tersebut hingga boleh menjadi ejen penyebar luas juga atas nama dakwah mampu dicapai dengan satu cara, iaitu demagogi. Demagogi ini berlaku sekurang-kurangnya 3 peringkat: individu, pendidikan dan politik. Fenomena bernama demagogi dengan istilah yang berasal dari Yunani iaitu demos, masyarakat atau rakyat, agogos iaitu pemimpin, berpengaruh bukan sesuatu yang baru. Ia merujuk kepada pengaruh massa yang digerakkan oleh seseorang atau sekumpulan pemuka politik supaya meraih sokongan tanpa perlu berfikir secara rasional. Tentu ia boleh dicapai dengan pelbagai cara. Harapan yang ditawarkan oleh orang politik menaikkan semangat melawan musuh yang nyata atau hayalan, menggunakan agama atau kepercayaan majoriti dan bermacam-macam strategi lagi. Selebihnya tuan-tuan boleh baca dekat Malaysia kini. Now, demagogi ni tuan-tuan, konsep demagogi ni kata bukan agama saja tetapi bangsa juga sedemikian. Di mana kita jadi satu bangsa yang akhirnya bangsa yang menyokong membuta tuli dan menyokong atas dasar kemarahan. Dan kemarahan kita itu bagus. Marah ni bagus tuan-tuan. Tapi kemarahan atas kejahilan dan penipuan sang politikus bukannya atas dasar
yang kita kaji dan lihat sendiri. Saya bagi contoh tadilah tuan-tuan. Apabila ada orang seperti yang ada undang-undang syariah, lepas ini habislah dia macam Muhyiddin, bekas Perdana Menteri semalam saya sebut, kan dia mengatakan habislah lepas ni negeri Kelantan ni habis hancur. Sebab apa? Negeri syariah dipertikaikan. Mahkamah syariah telah dihapuskan. Lepas ni bolehlah berzina di negeri Kelantan, bolehlah berjudi di negeri Kelantan. Itu yang saya maksudkan dengan demagogi. Di mana penyokong menyokong dalam kadar dia bodoh dan jahil. Dan pemimpin dalam kadar dia ada ilmu, dia terus membakar dengan perkara yang tidak benar dan palsu. Jadi yang penat menjawab kita lah. Kita kata tak ada, dia tak berlaku sedemikian. Tetapi bila kita tak ada, orang yang dengar tu dia tak akan dengar cakap kita. Sebab dia kata tengok sudah diputuskan oleh mahkamah. Saya kata iyalah mahkamah dah putuskan, tetapi bukan itu yang diputuskan. Bukan perkara tersebut yang diputuskan. Memang mahkamah yang memutuskan, tetapi bukan itu yang diputuskan. Bila diputuskan perkara lain tetapi ditunggang perkara lain, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi isu. Itu yang jadi demagogi. Itulah taktik yang telah digunakan sekian lama untuk nak membakar semangat, membakar orang kata apa, perkauman, membakar keagamaan melampau di kalangan rakyat. Demi apa? Demi undian sokongan politik. Nick Allen hari ini menyatakan bahawa dia terima dakwaan ugutan bunuh semalam. Peguam Nick Allen, Jurina Nick Abdul Rashid membuat 3 laporan polis setelah mendakwa menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya mencabar enakmen syariah Kelantan. Nick Allen memberitahu NST banyak ugutan diterima termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Saya sudah tidak dapat mengira berapa banyak ugutan yang dilakukan kerana individu-individu tidak faham. Kalaulah mereka meluangkan masa membaca dan memahami undang-undang dan sebab di sebalik cabaran itu, mereka akan faham. Nick Allen, saya nak bagi tahu. Pentaksub ini, dia takkan nak... Pertama, pentaksub ini, mereka bukan orang yang membaca. Sebab itu dia jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang berfikir. Sebab itu mereka jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang kritik dalam pemikiran. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini adalah apabila ilmu mereka disaluti dengan ketakzuban. Sebagaimana saya kata saya awal tadi. Bila geng-geng itu kata pelantar, mereka pun mengatakan pelantar. Walhal akhirnya mereka mendedahkan orang yang kata pelantar itu mendedahkan, saya sebenarnya tak melakukan perkara tersebut. Masuk penjara pun tak pernah. Tetapi mereka percaya. Bila Nick Allen mempersoalkan tentang undang-undang PAS yang dibuat oleh PAS, mereka membuatkan semangat kata inilah dia undang-undang Islam, inilah dia syariah, inilah dia hukum Allah yang sekarang ini telah diperkotak-katikkan. Tambah pula Nick Allen tu tak bertudung kan, dia tengok yang itu, dia kata inilah dia puak sekular, puak liberal, puak kafir. So dia gunakan elemen ini. Dia tutup satu elemen lain, iaitu betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang. Betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang. Saya nak bagi konteks tuan-tuan. Berbeza Kelantan dengan Terengganu. Kita tengok Terengganu. Terengganu mahu pastikan undang-undang syariah negeri tak bercanggah perlembagaan. Mahkamah Negeri Terengganu Kerajaan Negeri Terengganu sedia meneliti keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan yang bercanggah dengan Undang-Undang Persekutuan. Menteri Besar Samsuri Mahmutah berkata, penelitian ini akan merangkumi semua aspek keputusan mahkamah. Selain itu, kerajaan negeri, langkah tersebut diambil bagi memastikan kanun jenayah syariah Terengganu tidak bercanggah dengan peringkat persekutuan. Selain itu, kerajaan negeri turut mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat pihak yang ingin mencabar enakmen kanun syariah. Okay. So, Terengganu, on the other hand, akhirnya, dia kata, baik, rasional. Saya kata, inilah sikap rasional. Saya tak taksub, tuan-tuan. Kalau betul tindakan itu, maka saya kata dia betul. Walaupun Samsuri dan Terengganu adalah negeri PAS. Saya setuju dengan tindakan Samsuri. Dia pergi, turun, tengok balik mana yang bercanggah, kita ubah. Supaya sesuai dengan dengan perlembagaan persekutuan. Tidak ada persoalan sepatutnya.
Sepatutnya kita kena harmoni sedemikian. Jadi bermakna undang-undang Islam ni di bawah daripada undang-undang kafir. Soalan saya, siapa kata undang-undang sivil tu undang-undang kafir? Dan siapa yang telah mengislamkan undang-undang Islam? Undang-undang syariah negeri-negeri tu, siapa yang mengislamkan? Bila dia ambil syahadah? Kita kata, tuan-tuan, undang-undang ini, selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, letaklah nama apa sekalipun, sivil ke, jenayah ke, iswardi ke, contohlah kan. Ia adalah undang-undang yang selari. Itulah undang-undang Islam. Apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah undang-undang Islam. Kalau tak faham benda asas ini, tak payah bercakap tentang Islam. Tak payah kononnya terpaling Islam, terpaling pejuang, terpaling pendakwah. Tak payah. Kalau asas ini pun kamu tak faham. Kalau asas ini pun kamu tak faham, tak payah cerita bab-bab lain, tuan-tuan. Kalau ini merupakan asas kepada perjuangan. Kepada Islam. Asas kepada Islam, selain ibadah, selain akidah, undang-undangnya mengatakan bahawa apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu diterima sebagai sebahagian daripada Islam. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa hukum kita pakai mikrofon? Ni, mikrofon ni, apa hukum dia? Tuan-tuan boleh cari dalil ke dalam Al-Quran, dalam hadis tentang pakai mikrofon? Sesungguhnya sesiapa yang memakai mikrofon, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kan? Macam? Kan? Ada ke? Ataupun buatlah apa sahaja selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah Islam. Betul? Jadi sebab itu, tuan-tuan, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dinyatakan oleh Terengganu ini. So kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, sanggup nak revise balik undang-undang dia, so sebenarnya apa isu kita? Kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, adakah kita mengatakan bahawa Terengganu telah kafir? Adakah kita mengatakan bahawa Terengganu itu telah tunduk kepada kekafiran? Bahawa PAS Terengganu itu telah jadi kafir kerana tunduk kepada kekafiran? Adakah sedemikian? Kalau tidak, tuan-tuan, #pasik. #pasik boleh tak? Baik. Alright, sahabat semua, jangan lupa #pasik. Jadi inilah sahabat-sahabat semua yang kita boleh lihat bagaimana terdesaknya geng-geng daripada parti PAS ini yang kita lihat ya, mereka adalah penunggang-penunggang hebat. Tunggang apa itu? Anda tahu apa yang mereka tunggang. Jadi satu pencerahan ya, pencerahan yang begitu baik daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan demagogi ini. Demagogi ini lebih senang kita katakan adalah penunggangan hebat lah ya, menggunakan agama bangsa ya untuk atas perlakuan ataupun tindakan ataupun politik mereka itu sendiri. Dan kita nampak sebenarnya ini sedang berlaku, sahabat-sahabat semua ya, melalui pengamatan kita ya. Apa yang keluar kononnya Islam terancam, seperti isu yang baru berlaku Jumat lalu ya, berkaitan dengan cabaran rakyat Kelantan Nick Eiling kepada kerajaan ya Kelantan. Akhirnya apabila kalah, mulailah mereka menunggang, mulailah mereka mengatakan menjajah kononnya kedaulatan Islam terancam, Mahkamah Syariah terancam. Maka tiadalah hukuman sekiranya berlaku liwat dan apa-apa semuanya. Semua itu adalah satu perkara yang cuba ya untuk mengelirukan rakyat. Sedangkan hakikatnya seperti mana yang dicabar oleh Brother Iswardi, cuba buat liwat kalau benar tiada hukuman. Cuba berjudi kalau benar tiada hukuman. Cuba liwat haiwan binatang kalau tiada hukuman. Kita tunggu. Adakah berani walaun lebay-lebay ini untuk melakukan perkara itu, untuk menunjukkan benarkah tidak akan dikenakan hukuman di negeri Kelantan. Jadi berani atau tidak?
Kita tunggu walaun-walaun ini sahabat-sahabat semua. Lebay-lebay geng daripada PAS dan Bersatu ini. Jadi itu sedikit tambahan daripada saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua? Anda mau berikan sebarang komen atau pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkam, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.